Selama 2018, 19, 20 tu memang kita punya cerita tak ada batasan. Cerita pasal perempuan lah, cerita pasal tu kau okay, macam contoh macam kau suka perempuan macam mana? Terima kasih kepada anda yang sedang menonton di part yang ketiga di Dol Podcast yang dibawakan khas untuk anda oleh Pop Motif Interior Private Limited, a HDB licensed contractor, deserve to be noticed. Syarikat renovasi yang berpengalaman termasuk khidmat in-house carpentry, electrical, plumbing, hacking work, painting work dan juga direct vinyl installing. Korang tak payah panggil kontraktor lain dah. Korang panggil dorang, semua all in semua dorang buat. Semua dalam satu. Dahsyatnya dorang ni. Dan anda boleh call sekarang ke nombor 8755-6538. Kalau anda berada di luar daripada Singapura, tak kisahlah Batam ke, kan, di Johor Bahru ke, anda kena ni lah kod negara tu +65. Jadi 8755-6538. Anda juga boleh tengok-tengok dorang punya ni kan, IG dorang di @popmotif.sg, Facebook mereka Popmotif, dan juga ke laman web mereka www.popmotif.sg. Dan dengan cerita ada duit dorang nak bagi je kepada dorang yang mana akan ambil dorang untuk cantik rumah dorang ni. Ini khas untuk anda yang sedang menonton dan juga mendengarkan Dol Podcast yang mungkin nak buat renovasi rumah ni, akan dapat 1,000 bukan USD, SGD, Singapore dollar, and a free upgrade using zero formaldehyde yang kita cerita tadi, for your all carpentry works, only valid for first 20 confirmed project, value from 30k and above. Ya, rebate ni terguna di Singapura dan juga di luar daripada Singapura lah. Johor ke mana-mana lah kan, Melaka ke Malaysia ke, betul tak bro? Tanya korang lah, korang dengar $1,000 macam sikit kan? Banyak tu. Ada bedek kan, mesti macam sikit kan. Kau renovate berpuluh-puluh ribu, $100,000, $1,000 macam sikit kan. Kita betul-betul ini 1,000 datang dari company. Okay. Ada yang company cakap dapat 50% off, dapat 10% off. Itu semua bro, kita tak kira lah berapa sebenarnya dah nak bagi. Yang penting ikhlas. Betul tak? Dah cukup baik orang nak bagi daripada orang scam kau. Apa pun tak dapat. Betul tak Ngah? Betul. Ni kita bersama dengan Mijan dan juga Pak An. Dua-duanya berpengalaman lebih 10 tahun di dalam bidang renovation. Ni nak tanya Mijan lah. Dengar cerita Pop Motif nak kembangkan sayap ke Malaysia ni. InsyaAllah kalau kita ada opportunity, first kita akan buka workshop di carpentry workshop di Johor. Okay. So ini sekarang kita ada di Singapore aja. So once kita buka di Johor, kita akan serve both Singapore dengan Malaysia sekalian, insyaAllah. Kau punya bengkel sekian dekat Singapore kat mana? Dekat Gambas. Gambas. Okay. Dekat daerah Woodlands. Woodlands. Dekat lah sebenarnya. Nak ke Johor, patut orang boleh tembus ke Johor kan. Betul Woodlands lah. ke Johor sebelah je kan. Saya di umur sekarang ni rasa macam berminat untuk buat kerja-kerja carpentry ni lah. Boleh tak kami, macam saya dengan Mamat lah, nak join korang punya kelas? Tapi korang sekarang dah up there, takkan nak? Tak ada. Ini dipanggil multi skill. $1 bro. $1 bro. Ramai je orang Malaysia kerja kat sana kan. Kasih lah kita orang kan buat kat bengkel kita orang. Korang kita bagi free of charge je bro. Kan? Janji lo orang belanja kita makan martabak kat Masjid Sultan kan. Okey lah. Tulang merah pun okey. Okey. Nak tanya dari segi kualiti barang-barang yang digunakan oleh Pop Motif ni, bagaimana? Okay. First, kita ada in-house workers. Kenapa? Pasal kita boleh jaga kualiti. Kalau kita pakai sub macam company-company lain kan, nanti lama-lama diorang naik kepala. Betul. Kualiti pun jatuh. Tipu cat. Nak pakai brand ni, brand mahal, kau pakai brand murah. Betul. Pernah terjadi lah. Pernah jadi kan? Pernah jadi juga. Kadang-kadang pasal kalau kita tak pantau kan. Pasal walaupun dalam masa panjang kita pakai dia selalu, tapi kadang-kadang pasal diorang subcontractor, bukan daripada kita. Pasal dari kita make sure that barang-barang yang kita gunakan tu is tetap pada apa yang kita mahu. Kualiti dia kita jaga. Cara cat jaga, cara barang yang digunakan pun jaga. Kita ada quality control lah. Yang pentingnya gaji kita jaga, diorang jaga kerja kita. Betul. Kadang diorang tak ikut BQ. Kita bila disebut dalam bahasa dia curi pasir, curi tanah kan. Patutnya nak guna dalam kuantiti yang macam ni untuk buat dinding ni. Diorang kurangkan, curi pasir, kurangkan kos apa semua, tapi claim
full. Betul. Betul kita takut tu. Banyak macam kalau kita pernah macam encounter macam situation pasal misal katalah klien ni tak jadi ambil kita. Sekali pergi ke tempat lain. Sekali bawa setengah jalan, tak macam gini tak jadi, lepas tu patah balik kat kita. Banyak juga macam tu. Tu kau accept lah. Aku sorry lah. Selalunya bila dah jadi tu baru aku tahu kita ambil motif lah. Kan dia jadi double dia punya cost dia. Pasal cost tu, pasal diorang dia ni 20,000, dia 25,000. Pasal 5,000 tu mungkin dia ambil sana. Tapi quality dia tu compromise lah. Kejap lagi dah kena tipu jadi 50k. Betul. Masalah macam tu kan. Ada yang customer paper quotation tu, diorang tak tengok dalam, dia tengok last. Lagi murah. Tengok harga je. Tengok harga je. Ini lagi murah aku ambil. Lepas tu tak ni tak ada, tu tak ada, ni tak ada, diorang kena tambah. Korang setakat ni memang alhamdulillah korang semua memang okey semua. Kita selalunya alhamdulillah okey, dan pasal antaranya kita selalu bilang diorang yang kita will be very transparent lah. Jadi apa barang yang diorang nak, kita akan list down, kita akan explain to them betul-betul lah. Pasal itu important. Pasal kadang-kadang tahulah orang cakap-cakap ni semua buat tapi last gini murah. Dia tak baca apa dia punya inti term korang tu tak ada yang tersembunyi semua very clear. So far kita been very clear lah. Very clear. Kita bilang budak-budak sales yang pun kita, korang dah dapat projek ni, ini amanah rumah orang nak tinggal. So kita buat betul-betul, InsyaAllah semua dipermudahkan. Betul lah. Korang macam korang rumah hantu korang buat? Rumah hantu. Rumah hantu pernah dengar rumah hantu? Pernah pergi rumah hantu? Rumah hantu korang design rumah hantu ke dekat funfair ke? Singapura ada rumah hantu tak? Tak ada. Tak ada kan? Kita kat Malaysia banyak rumah hantu. Nak datang rumah hantu, datanglah rumah si Syuk. By the way, terima kasih Mizan. Terima kasih kepada Pak An. Terima kasih. Terima kasih Pop Motif kena sudi bersama-sama kita pada hari ini. Betul tu. Orang-orang Singapura apa lagi, dan juga orang-orang Johor Bahru, carilah mereka untuk mencantikkan office anda, rumah anda, masjid ke, surau ke kan. Korang boleh design cantik bro. Betul bro Betul. Pop Motif deserve to be noticed. Baiklah, tersambung cerita kawan kita ni. Jom layan. Deno Rahim masih lagi bersama dengan Abed G, Suk apa? Syuk dan juga Suk M Sudu. Aku bila sebut Syuk ni kan, aku teringat dia punya kawan lama PA dia. Siapa? Raja. Oh Raja. Raja seorang panggil dia Suk. Raja Razi. Bukan. Ada Raja di sini. Raja Razi zombie. Aku sebenarnya rindu dengan Raja Razi kan. Raja Razi. Dengan pasal Raja Razi tu dia punya karakter tu betul lah macam zombie dekat funfair. Dan dia Razi ni sebenarnya kalau kau nak tahu dia lucu. Dia suka lucu. Ya ke? Dia suka lucu. Aku tak sangka lah bila Okay Let's Go datang ke studio THR Gegar pada masa itu. Itulah kali terakhir aku interview dia orang. Sebagai Okay Let's Go lah. Okay Let's Go. Okay, tadi kau dah cerita jenis kau daripada seorang ustaz scammer jadi event organizer, jadi DJ radio, lepas tu survive dan tiba-tiba timbulnya Okay Let's Go. Sebab kita orang selepas ketiga-tiga kami ni tidak ada di radio, ramai yang DM kata korang kena buat podcast lah. Korang ni cerita korang ni sama dengan cerita geng-geng 3 DJ di Singapura. Okay Let's Go. Dekat situ baru aku tahu Okay Let's Go. Terima kasih. Bermula tahun bila Din? Okay Let's Go dilahirkan pada tahun Kau pengen macam nak pergi award ke apa? 2018 waktu tu. Okay, so cerita ni pula aku tengah hustle aku lah. Biasa lah tengah kerja. Waktu tu aku tengah buat apa event. Aku tengah sedap buat event. Tengah buat event. Lepas tu Razi cakap okay, waktu tu Razi, Zah dengan aku, kita kan dulu sahabat. Lepas tu Zah dengan Razi bergaduh. Dekat radio tu, diorang dulu radio kan, diorang masih kat radio, aku dah buang. Diorang bergaduh, berpisah. Lepas tu Razi dah mula rapat dengan aku pula. Kita hasil sama-sama. Razi buka dia punya satu company dia, buat company pasal hutang dia kan, debt collector. Lepas tu si Zah pula masih kat radio. Tapi Zah dah trip. Dia dah trip. Sebab mungkin dia tak puas hati dengan apalah, aku tak tahu dekat dalam radio tu lah. Dia trip ke mana? Dia bukan dia trip tu. Dia trip mengamuk lah, marah. Apa yang cerita tu nanti kau tanya dia sendirilah. Okay, baik. Lepas tu Zah ada satu idea. Dia cakap kita buat something together lah.
Kita buat something together. Okay. So waktu yang nak buat something together tu, kan awalnya orang gaduh kan, Razi gaduh, tapi kita ada satu trip. Ni trip betul. Kita keluar ke satu negara, kita jumpa balik sama-sama. So Razi orang tengah lah. Razi macam dah lah, aku rasa aku nak balik dengan Siza ni lah. Bawa dah Din sekali dah ni semua ni. So kita bersatu balik. Kita dah happy kan. Dah happy kan. Tekan 2 kali happy tu kan. Happy sebab kita dah bersahabat balik lah. Alhamdulillah. So Zah cakap, aku nak keluar radio. Aku dah tak boleh, aku dah trip lah. Kan? Zah ni masuk kataan trip kan. Jadi kan aku trip lah. macam apa kata kita buka satu platform untuk kita, sebab kita orang radio. Kita akan buat something yang, satu rancangan yang radio tak ada lah. So podcast memang kita dulu, aku dengan Zah ni, kita dulu dah lama minat podcast dekat Amerika lah. Dan ada 2 DJ di radio Singapore ni, Mak Saleh ni lah. Diorang pun pernah buat podcast juga. Tapi podcast in a website lah. Time tu belum ada platform Spotify, YouTube belum ada sangat. Tapi diorang nak create. So kita suka follow program tu. Lebih-lebih Zah lah, Zah suka. So bila sekarang dia teringat balik, cakap, kau ingat tak Don and Drew? Ni dulu podcast diorang ni memang gila. Best gila lah. Don Andrew sekarang diorang dah tak ada lagi lah. Ni dah berapa tahun yang lalu lah. Before even podcast ada dekat Singapore atau Malaysia. So cakap, tapi platform apa kita nak buka? Takkan kita buka website gitu kan. Lepas tu cakap, jom kita buat research lah. So 3 of us kita cari apa platform yang terbaik. So Zah cakap, Spotify lah sekarang. Spotify adalah satu platform yang mana budak-budak sekarang dah guna. But everything right now is on demand. Movies on demand, everything on demand. So Spotify is audiotainment kan. Audio music kan. So and ada pula diorang buka platform podcast kat situ. Jadi macam kita buat podcast lah. Habis kita duduk bincang-bincang, ada berbual. Podcast kita nak buat apa? Podcast apa ni? Podcast nak berbual pasal apa? Apa hala tuju dia? Dan podcast ni pula aku rasa Dol Podcast pun faham, tak ada music. Kita berborak je kan. Kau nak borak apa? Kau nak borak berapa lama? Konsep dia macam mana? Radio 3 minit 4 minit je borak. 3 minit 4 minit. Lepas tu intro lagu kan. Lepas tu come back. Lepas tu nanti management cakap tak boleh maki, tak boleh apa kan. Kita rasa macam kita tak buat jadi diri sendiri pun tak boleh jadi sendiri. Jadi kita cakap, jom kita buat podcast yang satu audiotainment yang gila. Jom lah kita buat. So aku cakap, kita ni gila ni nak macam mana? Kan? Jadi ni kau nak yang comel ke? Comel ke yang hutan ni ke? Betul. Babi hutan yang jadi kan. Babi comel tu yang orang bela tu ada tahu. Jadi lepas tu kita tengok kat Singapore tak ada lagi podcast, kat Malaysia tak ada lagi podcast kan. Kita cakap kita buat radio macam Malaysia punya, Malaysia style lah, very outspoken, very relax, santai. Tu tak best kan. Ini waktu tu kita nak brainstorm lah. Jadi kita berkiblatkan satu this trio. Kalau kau boleh tengok 85th South Show dekat Amerika, this black punya 85 South Show. South North South East West. South Show. Diorang memang 3, kita ikut diorang lah. Cara diorang, konsep diorang. Diorang memang tak ada skrip, tak ada apa. Diorang memang jalan dia. Diorang buat live show from state to state non-stop sampai sekarang. Sampai sekarang. Orang tak ada skrip. Diorang ada 3 kursi macam ni, mikrofon, ada DJ tepi, diorang sembarang lah, diorang kacau-kacau orang, everything, tak ada konsep pun. So let's do something like this lah. So that's where we create. Kita pergi kat studio, bayar berapa, $250 satu bulan gitu. Dan lama-lama kita macam, pada awal before record kan, macam ni orang Singapore ni layan dah macam boleh terima ke kan. Kita tak tahu siapa kan podcast kan. Yang kita boleh ikut kan. Jadi kita ikut this 85th South Show. Kita kat 15 orang menjadilah. So kita start podcast, kita start letak dekat Spotify ke apa, boom 50,000 streams, 100,000 streams. Kita macam 2018 kita start. Macam mana korang boleh ada, maksudnya lah, orang fikir benda lain, mungkin masa tu nak buat YouTube ke apa, korang boleh fikir pasal Spotify, pasal podcast. That's why kita ikut kita punya strength kita, kekuatan kita ada pada audio bro. Cakap kita bukan YouTuber, kita depan kamera pun nak buat apa kan. Tapi DJ itulah kelemahan kita main suara. Kelemahan DJ kita suara je kan. Jadi pada awalnya
ini before this video belum ada lagi. Betul. Kita just audio 100%. So kita beri yang terbaik audio. Jadi konsep pun adalah konsep yang kau tak pernah dengar di tempat lain pun. Jadi kita macam seolah-olah kasih satu new entertainment untuk orang Singapura waktu tu. Dan kita ada sikit sebanyak follower, ada sikit lah. Tak adalah ramai sangat. Okay. Bila start tu, orang dah, kita start tu aja. Benda ni tak ada kat radio kan. Jadi bagi dia orang macam gitu konsep korang starting gitu. Macam tak, okay, nak maki pun kena ada art kan. Kena ada seni dia. Bukan terus kau maki je kan. Jadi tapi kita adakan tu benda lah. Macam bro, tak ada tu cerita kau macam mana sebenarnya. Macam gitu lah. Macam berbual macam gini lah. Macam kita berbual kan. Macam tak boleh salah siap. Macam gitulah. Masa tu namanya Okay Let's Go. Okay Let's Go. Kau tak cerita pun macam mana dapat Okay Let's Go? Nama dia. Before this Okay Let's ni kita 3 orang ni, kita pernah di radio dulu. Aku kan dah masuk RIA. Jadi aku dah berjumpa dengan Zang Razi di RIA juga. Betul. Jadi kita buat kita memang buat radio ni macam seperti bapak kita punya perancangan. So Razi dengan Zah, rancangan diorang pukul 6 sampai 10. 6 10 pagi. 6 PM to 10 PM. Malam. Malam 6 PM to 10 PM. Malam. Lepas 10 lepas pukul 10 tu aku pula. Jadi apa lagi, kita gabung 4 jam tu jadi satu terus. 6 sampai 12. 12. Dah macam rancangan mak bapak gitu kan. Tapi again bos aku ni baik betul. Janji Dia janji tak ada apa, tak ada warning. Aku memang masuk kita bawa suka hati kita. Jadi kat situ dah ada vibe. And setiap kali kita nak start, lepas tu kita ada buat kita punya YouTube lah. Sekali kan kita buat YouTube. Sebelum kita nak start show tu, kita macam okay let's go. Jom lah macam gitu lah. Macam yo kita saksikan bla 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 bla. Okay let's go. Jadi kita dah terbiasa lah benda tu kan. Jadi kita satu lagi, kita tak nak nama yang macam nampak sebenarnya macam Audiocast apa, tak payah. Kan macam nak buka rancangan apa kan. Kau perlidol podcast ke? Pasal tak maksudnya macam kita nak fikir macam nama yang tak ada kena-mengena lah. Letak je lah Okay Let's Go. Company belum buka, belum apa, kita belum dan waktu tu pun kita tak bersedia. Kita tak bersedia yang this fame akan datang secara tiba-tiba macam 50,000, 1,000, meletup kan, millions, and people dah macam gila. Tapi serius Dul, kalau kau pergi Singapura, Okay Let's Go punya supporter, diorang hardcore gila Dul. Hardcore gila. Waktu tu and kita local tau. Okay, aku minta maaf lah, aku nak cerita sikit pasal benda ni. Macam orang Singapura, dia local ni tak sangat tau. Dia tak support sangat. Bila Malaysian masuk, amboi. Kami Malaysia. Kita orang Malaysia. Bila orang Malaysia masuk, amboi gerbak kau local. So bagi kita macam okay, let's build something untuk local. Kita bawa gila. Ni bukan kena dengan orang Malaysia. Faham. Macam gitu je. Kalau kita masuk Malaysia, orang Malaysia bukan heran sangat dengan orang Singapura. Heran. Come on. Aku orang Johor pun aku faham. Tak, maksudnya terbalik. Kalau orang Singapura bila nampak Malaysian artis datang, boy gila kan. Kalau Singapura artis masuk Malaysia, yelah, mana layan sangat kan. Come on, Aaron Aziz Aaron dah bertapak sini. Tapi itu bukan isu dia. Tapi isu dia kita rasa macam let's build this local scene. Tapi akhirnya berjaya kan. Kita hype local scene lah. So itu kita punya konsep dia. Tapi bila orang dah macam ini style ni apa benda ni, audio maki-maki, lepas tu kita buat audio gila 2018, 2019, 2020, 2022 sampai kita kena cancel, baru kita behave sikit lah. Kena cancel maksud? Kena cancel. So selama 2018, 19, 20 tu memang kita punya cerita tak ada batasan. Cerita pasal perempuan lah, cerita pasal tu kau macam contoh macam kau suka perempuan macam mana? Kau suka perempuan tak boleh, perempuan je tak boleh. Masa tu si Nur Sodikin tak cakap apa-apa dengan kau. Nur Sodikin memang dia terima. Dia tak terima lah memang lah. Tapi dia marah ke? Dia marah. Subhanallah, tak marah. Memang marah. Tapi bila kita lah letak kita terangkan dan kan? Dia faham aku tengah hustle apa. Dan bila Okay Let's Go masuk kan, bila kita dapat macam 5 figure punya number kan, gaji dah 5 figure mestilah Nur Sadikin masya-Allah. Alhamdulillah terus mencarut.
Kembali ke cancel tadi. Apa cancel? Terima kasih. So kena cancel ni. Okay, so cancel ni pula, kau tahu lah zaman sekarang dengan Gen Z punya perangai, Gen Z punya perangai dengan viral lah dengan culture shock, dengan apa tu, cancel culture, dengan LGBTQRSTUV dia kan. So ada puak-puak yang mengatakan okay, let's go, macam menjatuhkan maruah wanita. Bila kita selalu cerita pasal kau minat perempuan mana, kau minat perempuan gini, benda perempuan-perempuan tu 1 minit je, yang lain tu kita cerita okey je kot. Jadi diorang ambil yang sikit tu sensitif sampai ex-presiden Singapore, Presiden Halimah Yacob suruh kita minta maaf. Presiden level okay, let's go sampai situ minta maaf kan. Perhatian tu jadi tapi waktu tu kita tak trip lah kan, kita sebab presiden suruh minta maaf kan. Betul ke tak trip? Tak trip. Subhanallah, tak boleh trip. Presiden suruh minta maaf. Jadi kita pun tak maaf. Jadi kita behave sikit, kita turun. Tapi before that was I'm so sorry. Crazy lah. Sangat crazy lah kan. So bila dah slow tu dia macam mana dia punya penerimaan tu okey lah, masih okey. Dia punya gini-gini masih ada. Sampailah dapat kita jumpa seorang pelakon Malaysia bro, pelawak Malaysia, kita bawa tarik masuk. Yang dibuang daripada Malaysia. Gila, kita dapat tarik tu lagi dia bagi meletup lah. Tapi dia meletup before that, dan meletup dengan kehadiran artis-artis Malaysia. Terima kasih lah artis-artis Malaysia semua yang pernah datang ke Glasgow, macam Azwan Ali, Shana, Shu'aib. Aku selepas tu ni before Syuk masuk lah kan. Macam artis yang macam yang buat dia meningkat, Azwan Ali lah. Betul. Azwan Ali opening podcast dah kau sekolah datang kan gitu kan. I mean dia itu konsep dia lah. So bila then kita rasa after 2000, I think after 3 years of Okay Let's Go podcast, dah mula podcast lain naik. Betul. So I think it's, bagi aku meriah. Benda ni meriah. Sangat meriah. Awesome. Kau sedar tak Din? Kalau kau nak tahu Dul, Okay Let's Go ni kalau di Singapura dia bukan hanya sekadar podcast. Dia dah jadi satu branding. Diorang sampai buat macam fest. Okay Let's Go Fest. Wow. Sukses Dul. I mean of course after that bukan hanya podcast je lah, kita buat macam kita ada kita own show. Diorang buat macam live show. Live show. Macam kita nak hypekan local scene kan. Jadi kita rasa macam kita ni budak mana je kan. Kita jual tiket 5,000 orang datang Star Theatre, macam full house. Macam wish, Masya Allah. That is the thing yang aku rasa macam wow. Tapi setuju tak sebenarnya kalau aku cakap yang gabungan Okay Let's Go korang bertiga ni lah membuatkan korang boleh pergi sejauh itu. Maksudnya seorang-seorang tu dia ada dia punya capacity, kekuatan dia, dia ada talent dia. Aku setuju sangat. Kan? That's why dia boleh pergi jauh tu. Betul. Chemistry yang cantik lah bagi aku. Betul. Sebab dia bukan setakat okay kita buat show ni dia dah pergi ke arah business, management, how to run the business. That's why dia jadi best. Sebab aku rasa betul juga, macam in every podcast kita pun ada share kita punya tips on how to be a very untuk create atau produce a good podcast. Dia macam kalau 3 orang members, 4 orang, I think korang lebih tahulah kan, macam karakter kena lain-lain. Betul. Zar, kau tahu orang dengar Zar je tahu karakter dia macam mana. Contoh gitulah dekat Singapura lah. Kalau Razi macam gini, aku macam gini. So kita kena main peranan masing-masing. Ada colours kan. Sebab itu colour Okay Let's Go hijau, kuning, merah kan. Kenapa hijau, kuning, merah? 3 line. 3. Aku baru nak cakap. Kau tengah bercakap sebelah ayah anda. Baik sikit. Maafkan saya ayah anda. Bukan ayah anda. Silakan anda. Kena gini kan. Tak payah. Kira hijau tu melambangkan Islam lah. Macam ada setiap kali Okay Let's Go keluar tu adalah keislaman dia. Mamat cakap dah stop Panjangkan. Panjangkan. Sorry. Sedap cerita ni. Hijau kuning merah tu. Merah. Hijau. Pok motif tiru aku rasa. Dia memang tiru betul lah. So merah hijau Islam. Ada Islami, macam iman tu mesti ada lah. Kan. Kuning dia lebih pada kesultanan, royals, ministers. Aliza punya cara lah. Pilihan dia. So aku cover pasal Islamik sikit. Kau hijau, Zah kuning. Macam lebih kita letak macam itulah kononnya. Razi merah. Razi kira dia kira jalan degil lah orang kata. Jalan degil. Ada gangster sikit, ada apa. Jadi kita boleh ni demografik yang kita nak tarik untuk mendengar Okay Let's Go. Maksudnya jauh sebenarnya korang fikir konsep, korang macam fikir color. Setiap perbualan tu mesti ada
pengajian sikit, Islamik sikit lah kan, letak sikit. Lepas tu ada lah macam current affairs, pasal what's happening in Singapore, around the way, tu kuning kan, macam minister ni cakap tak boleh ni, tak boleh tudung lah, tak boleh apa kan, macam contoh gitu kan. Lepas tu skibidi semua kan. Kan, lepas tu merah. Oh, tak boleh cakap kan? Boleh. Apa masalah dia? Contoh ini lagu kan. Merah pula pasal macam isu on the ground, apa yang sekarang tengah berlaku. Apa yang berlaku? Gaduh ni ke pasal isu ni ke, ada apa-apa yang jadi kita cover semua aspek. Itu yang Okay Let's Go yang inginkan. Dahsyat Okay Let's Go ni. Pemikiran kita seperti itulah. Jadi karakter pun ikut pada macam tadi. Mesti nak kena cover ni. Mesti nak kena cover sikit ni. Mesti nak kena. Okey, Din, ini yang buat aku tak sabar ni, Din. Kau dah cakap tentang kesuksesan waktu yang kau kena keluar Okay Let's Go tu sebenarnya bukan. Aku tak tanya. Aku tak tanya bukan tu. Aku nak ganti dengan Mamat. Kau cuba lari ni. Okay, bila Okay Let's Go dah pergi segah itu, sukses itu, sampai nama dah on the top, tiba-tiba Din, Okay Let's Go nak umumkan korang end up bulan ni saja. Bulan 10. Alhamdulillah. Okay, kau pernah tengok Friends? Pernah? Friends was a very big sitcom in America. Dia 10 season je dah. Sama je apa? Dia stop at the hype. Waktu tu kau dengan Ross dia, dengan all those Friends, they are the biggest sitcom in US apa. Itu 10 season. Lepas tu dah. Begitu juga Okay Let's Go lah. Kita biar kita macam puan cukang ke. Dia nak bagi betul-betul tak cukup kita kasih biar tak cukup. Kalau ada reunion lepas tu sedap kan. Contoh lah. Jadi kalau kita stop pada yang hype tu, janganlah stop bila waktu dah orang dah tak laku nak stop. Nanti jadi betul lah. Untuk kita bergerak lebih luas pun susah juga. Jadi korang ambil konsep berhenti makan sebelum kenyang. Betul. Itu sunnah tu, Islamik tu. Itu hijau. Alhamdulillah. Okay, so tak adalah maksudnya apa-apa rumours berkenaan Okay Let's Go, cuma memang on the peak korang start decide untuk kita start on the peak. Gaduh ke? Tak ada. Ini lebih pada business strategy. Business strategy. Tapi betul tak ada. Tapi betul tak ada apa-apa yang sebab kalau tadi kau cakap all the colours pun ada masuk-masuk tertentu, dan kalau kita melihat kepada pemain-pemain dalam Okay Let's Go pun ada karakter-karakter yang tertentu. Dan mungkin kadang-kadang karakter dia begini nampak macam dia ni mungkin kasar dia ni mungkin ada tak kena dengan yang lagi satu ni ke. Tapi tak ada Kau nak tanya macam ni ke? Ada gaduh ke dalam Okay Let's Go? Yalah, itu maksud apa, ada dalam 5 tahun confirm dia gaduh. Aku dengan Zah tak puas hati, aku dengan Razi tak puas hati, Razi dengan Zah tak puas hati. Macam itu mesti ada dalam partnership. Normal. Apatah lagi aku kita ini memang kita punya passion. Kita minat gila untuk buat benda ni. Faham. Pada awal kita rasa kalau tak ada duit tak apalah. Kan pada awalnya, tapi bila macam dah sedap, lepas tu ada benda yang kita buat tak jadi, ada yang tak jadi kan. Jadi adalah sikit sebanyak kita rasa macam aku tak puas hati kan kau ni kan, dalam hati kan. So bila dah sekarang ni umur pula mainkan peranan yang besar juga. Betul. Umur kalau macam sekarang ni aku dah masuk ke 42 43 lah senang cerita gitu kan. Apa value kita boleh kasih untuk masyarakat? Khususnya aku tengah fikir gitu. Dan sebab itulah mungkin kalau aku salah betul kan, kau buat satu podcast Islami. Betul. Sautuddin. So ini bagi aku kan, kita ni membawa ni ikutlah contohnya lah macam peranan warna masing-masing lah kan. So Okay Let's Go akan berpecah. Kita akan kasih value kepada ni 3 benda. Lebih kepada macam apa masyarakat kita perlukan mungkin more Islamic knowledge. Sebab itu aku punya forte apa. Kekuatan pada diri aku. Dan Razi mungkin akan ikut podcast yang lebih kepada merah macam masih lagi nak maki-maki bagai gitu kan. Contoh Zah memang sekarang dia run dia plan B. Plan B is more on social issues, current affairs. So he's running that thing. So aku tengok kat Singapura macam why not kita buat satu program yang hype pula untuk Islamik. Itu yang aku tengok study. Bukan tak
tak ada kat Singapore, podcast Islam Singapore tak ada. Bukannya tak ada. Cuma aku rasa macam let's make it something nice lah. Ya, lebih santai. Lebih santai, tapi aku panggil Ustaz Power. Macam tu lah. Power weh, kau dapat Wadi Anwar. Ni Alhamdulillah. Kau yang terbaru nanti kau akan buat kembara. Kau dapat aku akan bawa orang untuk ikut aku podcast. Habib Ali Zainal Abidin. Habib Ali Zainal Abidin. Timbalan Mufti Pahang, Masya Dr. Allah, Ustaz Badli Shah. Macam gitu. Lepas tu of course Singapore punya. So aku punya idea is just make it something interesting untuk Islamic. Aku nak pergi, kalau boleh lah, aku pergi Singapore. Ada ustaz Singapore, Malaysia, Indonesia dan negara-negara yang lain kan. Aku bukanlah nak puji apa tau, tapi kau tengok sebulan setengah saja baru kau run kan. Our next podcast, our next guest podcast dah jadi number 1 in podcast chart di Singapore. Alhamdulillah. Din, boleh lah Din, kalau kau tak kedekut lah, kau share sikit tips sebenarnya. Korang bukan nombor 1 ke? Kami dekat Malaysia. Malaysia besar weh. Dah ada billboard. Congratulations. Sebelum aku terlupa Dul Podcast, congratulations. Aku pun ikut korang. Terima kasih. Aku pun ada like waktu yang korang pasang billboard tu. Dia ada like. Aku ada like. Nampak. Kau halal lagi KL, kau make sure tau, cari mana-mana billboard ada tu. Kena nampak depan mata. Lepas tu bila Mamat join korang pun aku rasa macam aku pun like kat situ juga. Aku ada like. Aku like macam Mamat masuk ni macam mana ni. Lepas tu ada video korang berdua. Lepas tu tapi beli 3 burger macam gitu kan. Aku pun like juga. Itu bukan Itu lain. Kira aku follow lah. Aku follow. So once again, congratulations Dul Podcast korang. Terima kasih. Yang power lah. Sama lah dengan power gila weh. Terima kasih satu day. Okay, cuma kalau aku tanya pada tips, kau, maksudnya kalau tips tu apa yang tips? Kau dah tahu. Semua aku dah ajar kau dah buat kat sini. Kau tak payah tanya lagi. Maksud pandangan kau lah. pun cepat lah tangkap Fizi semua. Pandangan kau dalam podcast sebenarnya. Macam kau punya point of view. Point of view on podcast right. So right now podcast dah macam satu dah bertukar, berevolusi. Dah berevolusi sekarang ni. Ilat pula aku sekarang. First kita dengan audiotainment. Podcast dulu dengan audio je. Betul. Lepas tu sekarang diorang dah beranak kan pula dengan video. Sekarang leceh dengan kamera ni semua leceh. Costing berapa kan. Betul. Mahal kan. Contoh. Tapi this is it lah. Dah ada video. So of course kita kena fikir luar kotak lah. Contoh sekarang ni macam first of all, untuk buat a good podcast, kau kena faham kau punya konsep. Kau nak buat konsep apa? Sekarang dah berlambak podcast. Betul. Macam mana contoh aku dekat Malaysia ni, aku nak buat podcast yang boleh beat Dul Podcast. Kau buka konsep hantu ke? Ataupun kau pergi I don't know, just apa yang kau kena faham, apa yang orang Malaysia suka ataupun pendengar-pendengar kau suka lah. Betul. That's the thing yang kau kena. I mean it's something exactly is how kau terbitkan radio show lah. Yelah, dia sama je sebenarnya. Sama je. So tips dia, it's all about how you understand demographic. And plus demographic apa kau nak? Kau nak perempuan ke? Demographic yang lebih wanita mendengar ke? Kau nak lelaki ke? Apa pun target market lah. Target market kau apa? So itu pun jadi benda strategi yang kau kena fikirkan untuk upkan kau punya podcast. So 5 tahun ke depan Din, saya Sautuddin ke mana? Sautuddin sebenarnya aku nak beli Dul Podcast. No bro. Aku cakap tapi betul lah. Aku bila dah mula untuk menetapkan diri di Malaysia, nak buat Sautuddin untuk menapak. Sebab Sautuddin ni kira kan kita nak mulakan Malaysia lah. Aku takut aku seorang siap. Kau orang Johor apa? Diorang kan tahu sekarang ni, orang tahu. Takut macam mana penerimaan. Kita orang ada apa risau. Relax lah apa. That's why aku nak ucapkan terima kasih banyak. Sebab orang luar, kau bayangkan kau seorang, kau masuk Singapore, kau nak cari buat something untuk orang terima kau di negara orang pula tu. It's really hard, but aku appreciate. Okay, so basically 5 years from now, of course it's a business that aku nak buat lah. It's media podcast ni adalah sebagai media platform je sebenarnya. Media platform untuk kau promote apa yang kau nak buat lah. So that's what I want to create lah. Macam travel agency ke, ataupun jadi mutawif ke kan. Mutawif lepas tu e-commerce ke, jual I don't know. Mana tahu kan satu hari Sautuddin buat podcast di Jabal Rahmah kan. Mungkin gila tak terfikir. Boleh. Mungkin lagi 3 bulan ni aku dah confirm dengan Mufti Ming. Aku duduk baik. Contoh gitu kan. Tapi apa nama, apa maksud Sautuddin
Sautuddin tu bermaksud Bismillahirrahmanirrahim. Saut tu adalah dalam bahasa Arab bermaksud suara. Saut tu suara. Suara din. Din tu adalah agama, faith. Din. Kira suara agama. Bila agama bersuara. So Sautuddin tu lah. So Sautuddin ni adalah satu nama company lah. Dan menghasilkan podcast agama. Tu aku punya vision sebenarnya. Podcast agama. Kita mulakan dengan podcast yang Our Next Guest. Kita perkenalkan ustaz-ustaz. Kita humanizekan ustaz tu. Macam Ustaz Wadi, Alhamdulillah aku dapat duduk dengan Ustaz Wadi. Kita bukan cerita pasal hukum hakam sangat. Kita macam Ustaz Wadi dibesarkan di mana. Macam gini yang kau tanya kan. Macam mana pengajian mak ayah terhadap Ustaz Wadi atau Ustaz Salehan, even artis pun sama. Aku dapat Alhamdulillah Nabil, Zizi Kirana, Mark Adam, ni semua teman-teman yang luar biasa yang telah pun menjalani hijrah mereka kan. So bagi aku setiap kali this is really interesting cerita-cerita hijrah mereka dan sebagainya. Dan aku rasa it's not only passion, tapi aku rasa this is it. This is a value that aku nak share untuk masyarakat, khususnya di Singapura lah. Ini salah satu cabang dakwah yang baik sebenarnya. Cabang dakwah, bukan aku cakap macam kau dah masuk Sautuddin dah, kau buka rancangan agama, kau dah alim warak betul lah. I mean, of course kita manusia, kita tak tahu sih. Betul. Kita macam pelan-pelan, kita macam okay lah, at least okay lah, Alhamdulillah aku 5 waktu macam okay kot. Kita jaga gitu kot. Betul. InsyaAllah. Begitulah. So itu satu kepuasan untuk diri aku dan khususnya untuk anak-anak. Ada juga terfikir, ada waktu aku kena slam Okay Let's Go, teruk gila weh. Aku dapat surat principal anak aku. Anak aku sekolah di madrasah. Dia punya guru besar tu panggil aku sebab mak ayah dia orang bila menghantar anak-anak dia orang tu, dia orang rasa tak selesa sebab aku kat situ. Sebab aku cerita pasal perempuan tu. Sebab sekolah tu sekolah perempuan. Jadi bagi dia orang macam tak selesa aku kat situ. Aku cakap apa orang kau ni. Aku cakap itu karakter. Lepas tu macam contoh Zah kena surat, dapat surat bini aku dapat surat. Bini aku seorang cikgu. Dapat surat daripada orang luar cakap, ini adalah bini Dinur Rahim, takut bini aku sebagai seorang cikgu dapat macam apa, aku tak faham apa relatable, apa yang nak relate kan benda ni kan. Dia kata sebab dia bini kau, dia pun dipandang serong. Dipandang serong gitu, macam itulah waktu tu lah. Jadi kembali kepada ni, bila aku buat Sautuddin, aku rasa macam this bukan aku nak kasih balik, macam nak kasih revenge ke apa, bukan lah. Tapi bagi aku dah cukup kot. Aku nak buat satu value yang lain macam sikit lah. Tapi okey lah, masih lagi santai lah macam, bukannya aku cakap aku warak betul ke apa kan. Dakwah yang santai lah. Dakwah santai lah. Baik Din, terima kasih. Terima kasih guys. Kau sanggup datang. Dan kat sini baru aku rasa kita dapat satu gambaran yang clear siapa Din. Betul lah. Terkejut Din. Terkejut. Betul, aku pun expected lah. Aku macam Al-Azhar. JDT. Tak, kau punya jalan cerita, kau punya up and down, and then apa yang kau buat, and then apa yang kau trust. Tapi seriously guys, after aku dengar, aku dah interview korang semua kan, khusus untuk show yang macam inspired gila lah. Macam korang adalah antara like memberikan satu inspirasi kepada kami Okay Let's Go juga sebenarnya. Macam how exactly, sebab the only thing back to this macam tips on how to make a good podcast. It's not only podcast content yang kena bagus, tapi what's next, business management apa. Betul. Kita tak boleh 100% nak tunggu sponsor masuk. Susah. Betul. Sponsor sekarang dah king. Dah pandai. Sebab dulu lah aku podcast satu je, jadi sponsor semua nak berberuk masuk. Ramadan 7 sponsor masuk satu minggu semua. Gila Okay Let's Go tu. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat sponsor 7 sponsor masuk Ramadan. Seminggu. Untuk beberapa bulan lah. Dia punya sedap dia, aku cakap. Tapi bila banyak sangat podcast kan, dah ada Dul Podcast kan, ada podcast kami macam banyak sangat podcast. Jadi sponsor dah pecah. Aku boleh pilih lah mana kan. Aku nak masuk podcast, aku suka hati aku. Tapi pasal kita kena fikir from podcast apa yang kita boleh pecahkan bisnes kita apa. So I think inspired with you guys juga, macam how you run your business. Basically is that lah. Terima kasih Din. Rasa sama-sama refresh dapat sembang dengan kau ini Din. Betul. Kau memang podcaster lah. Kau memang podcaster. Dan apa dan kalau kata kau orang kau nak kita orang ada dalam Sautuddin pun masalah. Boleh. Kau dah aku baru start, aku tak ada duit sangat tau sebenarnya.
Sama sebab kami pun demi agama boleh boleh. Oh, dia jual agama ke siu? Tak ada, bukanlah demi untuk dakwah lah. Boleh. Masya-Allah. Kau punya hal tak ada hal. Masya-Allah. Saya kita tu. Baik, dan podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh Pop Motif Interior Private Limited, a HDB license contractor. Okey, hubungi mereka 87556538, IG mereka popmotif.sg, Facebook Popmotif, dia punya website www.popmotif.sg. Kita ada 1,000 giveaway and a free upgrade using zero formaldehyde material for all your carpentry works. Betul ni nak tanya bahasa Inggeris? Carpentry works. Only valid for first 20 confirm project, value from 30k and above. Value. Baik. Value. Sebelum kita melaporkan cerai, ini kata-kata yang sempat saya google pada hari ni. Okey, cantik. Google lagi. Dengarkan baik-baik, okey. Baik, Ji. Memang tak mudah menjadikan semuanya indah. Memang Ji, memang. Ada banyak resah yang harus diubah menjadi tabah. Wow. Tapi yakinlah, setiap resah dan lelah akan didoa kepada Allah yang satu. Sajak kan ni? Sajak kan? Yes. Jadi terus dengar Dol Podcast. Alhamdulillah.